بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, dan berkata pula orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang sombong takabur itu, bal makrul laili wan nahari istamurunana an nakfura billahi, tidak, bahkan yang menghalang kami daripada beriman ialah perbuatan kamu memperdayakan kami malam dan siang. Istamurunana an nakfura billahi, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur kepada Allah, wa naj'ala lahu andada, dan mengadakan sekutu-sekutu baginya, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azaba, akhirnya masing-masing diam sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa. Lamma ra'awul azab, manakala mereka melihat azab saksa. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru, dan kami pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang kafir itu. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ayat masih lagi meneruskan bicaranya tentang salah satu pemandangan pada hari kiamat, iaitu berlakunya hiwar, berlakunya dialog di antara kumpulan yang disebutnya di sini al-mustakbiri, orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang ketua-ketua, dengan orang yang dhaif, istilahnya di sini, iaitu orang tertindas, iaitu pengikut bagi ketua-ketua yang berlaku sombong. Ringkas kepada hiwar ini, ayat mulai daripada ayat 31 lagi. Mulai daripada ayat 31, orang-orang kafir memberi reaksi kepada pendakwa-pendakwa. Mereka tidak boleh menerima Al-Quran sama sekali. Lan nu'mina, kami sekali-kali tidak boleh menerima Al-Quran. Dan demikian juga dengan Injil dan Taurat, kami tidak boleh terima, sebab kami mahu bebas. Kamilah orang yang bebas kerana Al-Quran tidak memberi kepada kami kebebasan. Demikian juga kitab-kitab yang terdahulu. Lan nu'mina, lan makna sama sekali kami tidak beriman, tidak mahu beriman. Kemudiannya apabila mereka ini berada di hadapan Allah pada hari kiamat, mereka akan bertengkar antara satu dengan yang lain, antara pemimpin dengan rakyat-rakyat yang dipimpin mereka, antara ketua dan kumpulan dalam masyarakat mereka. Khulasahnya, kesimpulannya, orang-orang besar menyatakan, kami tidak menghalang kamu, kami tidak menghalang untuk kamu mengikuti apa yang kamu suka. Sebabnya ramai orang yang kami pimpin mereka tak sesat pun. Tapi mengapa orang lain tidak sesat? Kamu sesat. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum. Tidak, bal kuntum mujrimin, kamu yang berdosa, kami tidak. Kami tidak berdosa. Sebabnya bukan semua orang yang kami pimpin itu semuanya sesat belaka, tidak. Kamu dan beberapa orang saja yang lain beriman maka jadi ahli masjid yang cukup patuh kepadanya, tapi kamu tidak. Berkata pulanya kumpulan yang lemah ini, orang yang termasuk yang terpengaruh dengan ketua-ketua mereka yang sesat, mereka berkata, tidak, kamu yang berusaha menyesatkan kami pada siang dan malam. Tidakkah malam-malam buta pun kamu datang untuk mempengaruhi kami, mengajak kami pergi ke tempat maksiat? Tidakkah kamu?
Demikian juga pagi-pagi lagi kamu datang ke rumah kami, siang malam, pagi petang. Bal makrul laili wan nahari istamurunana an nakfura billahi. Kamu suruh supaya kami kufurkan kepada Allah. Kufurkan kepada Allah ini tidak bermakna tukar agama. Tidak. Kufur kepada Allah yakni tidak mengikuti ajaran yang sebenar, ajaran Al-Quranul Karim. Kamulah yang menyuruh kami mempersekutukan Allah, kata mereka. Kemudiannya seterusnya ayat ini ingin menyatakan lagi, katanya وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ. Kamulah pada siang malam menyuruh kami supaya kufurkan kepada Allah, wa naj'ala lahu andada, dan supaya kami menjadikan sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya ayat menyatakan hiwar ini tidak memberi sebarang faedah dan tidak berguna. Berkelahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling salah menyalah di antara satu dengan lain. Orang-orang yang dianggap ketua yang berkuasa mempersalahkan pengikut-pengikutnya kerana mereka tidak mengokok, tidak menghalang, memberi kepada mereka kebebasan, tidak mewajibkan mereka mengikuti ajaran yang disampaikan oleh ketua-ketua mereka. Dalil yang diberi mereka ialah orang bukan semua orang sesat, tapi sebahagian daripada kamu sahaja, katanya. Tetapi perbahasan, perdebatan di sini menemui jalan buntu. Tak boleh selesai masalah. Pemimpin mereka yang dianggap salah tetap dianggap salah. Orang yang dipimpin pula, orang yang dipimpin, sekalipun mereka meletakkan kesalahan kepada ketua-ketua mereka, tapi mereka tetap juga dianggap penjenayah. Kedua-duanya penjenayah. Penjenayah ini penjenayah syariat, penjenayah akidah. Kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Katanya di sini, bal makrul laili wan nahari istamurunana an nakfura billahi. Kamu tipu daya siang dan malam. Kamu bergerak pada siang dan malam menyuruh kami supaya kami kufurkan kepada Allah dan kami mengadakan bagi Allah sekutu-sekutu padanya. Kedua-dua ini sesama menyesal. Wa asarrun nadamata, dan mereka sama ada orang yang dianggap besar ataupun orang yang dianggap lemah, alladzina istakbaru dan alladzina istud'ifu, kedua-duanya menyesal. Asarrun nadamata, menyesal setelah mereka melihat azab seksa yang mereka akan terima selepas ini. Menyesal pada ketika ini sudah tidak ada gunanya lagi, sebab sudah luput masa, jalannya buntu. Kalau seorang itu dia larilah, katakanlah dari dikejar polis lah, kita katanya, tiba-tibanya sampai ke jalan buntu, tak boleh buat apa, angkat tangan. Tapi apa faedahnya pada ketika ini? Sudah tidak ada gunanya lagi. Penjenayah selalunya apabila sampai ke saat-saat dia tidak boleh melawan, dia akan menyesal. Penjenayah syirik ini, penjenayah akidah lebih buruk lagi, sebab mereka mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada ketika pintu taubat sudah ditutup. Jika penjenayah di dunia inilah, kita katanya, dihukum oleh hakim bahawa kamu akan digantung sampai mati dengan kesalahan, kita ambil macam itulah. Bila dibawa ke tali gantung, apa pun tidak ada guna lagi pada ketika ini. Kalaupun dia bertaubat, dia kata dia tidak akan melakukan lagi kesalahan yang serupa, pun tidak ada guna. Tidak ada guna pada ketika ini. Seolah-olahnya kamu kebebasan sepenuhnya, buatlah apa yang kamu nak buat sekarang ni, cakaplah apa yang kamu nak cakap sekarang ni, kamu tetap dihukum gantung sampai mati. Itulah dia hukum yang nak disebutnya di sini. Kemudiannya, ayat ini memberi kepada kita beberapa pengajaran yang sangat penting. Pengajaran yang pertama ialah jangan jadi orang yang tertipu dengan kehidupan orang yang mewah. Alladzina istakbaru ni orang yang mewah lah, dia mewah harta, mewah kuasa, dan berpengaruh, dapat mempengaruhi orang lain, kehidupannya menjadi contoh kepada orang lain.
Boleh jadi kehidupan dia ini dicontohi oleh ramai orang. Sebab orang barangkali akan berfikir kita akan mengikuti jalan dia. Dia mudah kaya, umur 40 dah jadi jutawan. Dah waktu sebenarnya umur 30 sekarang ni. 30 dah jadi jutawan. Jutawan pun dah kecil sekarang ni. Kecil. Umur 30 dah jadi jutawan. Jadi kita kaji bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia boleh jadi kaya, tertipu dengannya. Jangan. Jika kita lihat seorang itu jauh hatinya daripada ibadat kepada Allah, daripada agama, walaupun dia kaya, walaupun dia mempunyai kuasa, tidak perlu kita letakkan di hadapan untuk dicontohinya. Itu pengajaran dibawa oleh Al-Quranul Karim. Kerana orang ini akan menyesal pada akhirnya jika dia tidak mempunyai agama. Dia kaya kuasa, kaya harta tanpa agama, tidak ada sebarang makna pada ini. Jalan buntu namanya. Pergi ke akhirat dia tak boleh pergi ke mana-mana ni. Tak boleh pergi. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adil. Pada ketika itu sama dah dengan seorang penjenayah yang telah diberkas dan dibawa tali gantung. Habis selesai. Al-Quranul Karim banyak membawa kepada kita contoh manusia yang mempunyai kuasa dan harta dan menjadi contoh kepada orang lain. Iaitulah Qarun. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Puak-puak dia mimpi nak jadi seperti Qarun. Ya laitalana, alangkah beruntungnya kami kalau kami juga dapat mempunyai harta seperti Qarun. Nak jadi Qarun ramai. Padahal hanya ke mana Qarun itu akhirnya? Yang hartanya itu beberapa ekor unta, bawa anak kunci gedungnya. Bukan kita buat anak kunci kita ada banyak harta pun duduk dalam poket ni juga. Marilah banyak-banyak mana pun duduk dalam poket ni. Ini tidak kenderaan, beberapa kenderaan bawa anak kuncinya saja. Kalau kita dapat satu kunci pun tak apa dah. Satu kunci bawa dengan kereta pada ketika itu kereta kuda lah kita katanya, kereta kuda paling besar sekali. Kalau sekarang lori lah, dengan lori anak kuncinya saja. Orang ramai bila melihat kereta Qarun, Allah akan menjadi Qarun sebenarnya dalam dunia ini, boleh pergi ke mana-mana. Apa jadi sebenarnya kepada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi. Kami gerhanakan buminya dengan hartanya, dengan ditenggelamnya ke dalam bumi. Tenggelam ke dalam bumi, ditelan bumi dengan hartanya, dengan dirinya dan hartanya. Tidak ada barang satu pun yang boleh diselamatkan. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu kejadian, ditelan bumi. Gempa bumi lah kita katanya, ditelan bumi. Itulah dia. Di mana kebebasan yang selama ini? Di mana kebebasan Qarun dengan harta dan kuasanya? Tak ada. Tetapi dia akan menjadi seorang yang berguna jika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hartanya, kuasanya tak rugi, tapi hendaklah bersama-sama dengan iman. Demikian juga penjenayah ni, kita lihat ini penjenayah akidah ni, penjenayah ini sebelum daripada dia melakukan kesalahan dia bebas. Dia bebas nak pergi melancong mana-mana dia boleh pergi, nak pergi pasar dia boleh pergi, siang boleh pergi, malam dia boleh pergi, ke mana-mana saja dia bebas. Tetapi bila dia dicari polis, dia nak cari lubang caki mana yang patut dia masuk. Nak masuk lubang caki mana, itu yang dia carinya. Dia tidak bebas lagi pada ketika itu, sebab dosa dan kesalahannya. Sekarang dosa akidah adalah lebih berat daripada segala dosa. Lebih berat, dia akan menentukan hidup matinya seseorang itu di dunia ini. Syirik itu yang menentukan. Jika dia melakukan syirik, maka dia tidak ada tempat lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ayat ini nak menyatakan, katanya, wa asarrun nadamata lamma ra'aul azaba. Akhirnya mereka diam sambil memendamkan perasaan kesal dan kecewa sebenarnya bila sampai ke satu peringkat, sekalipun kaya, kecewa. Masa yang dihabiskan untuk mengumpul harta kekayaan begitu banyak sehingga tidak berpeluang untuk menunaikan salat, untuk beramal, untuk membuat kebajikan. Tidak berpeluang.
menyesal akhirnya. Lamma ra'awul azab, bila mana mereka melihat azab. Penjenayah ini tak ada kesalahan yang dia tidak lakukan, tapi bila dibawa ke tali gantung barulah dia menyesal. Lamma ra'awul azab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, kami pasangkan belenggu pada leher-leher orang yang kafir itu. Kami pasangkan belenggu pada leher orang-orang kafir. Belenggu yang dimaksudkan di sini, kami tutup pintu taubat. Biarlah dia mengaku kesalahan seberapa banyak air mata yang ditangisi olehnya, tapi apa gunanya pada ketika itu? Tidak ada guna lagi. Dia berguna waktu hidup di dunia, dia berguna sebelum mati, tetapi sudah mati sudah tidak berguna lagi. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah bertanya, adakah kamu dibalas dengan apa yang kamu tidak kerjakan? Adakah pembalasan ini satu kesilapan? Tak polis dia tangkap kamu sedangkan kamu tidak membawa apa-apa, kamu tidak bersalah? Adakah begitu? Tidak. Orang yang dihukum pada hari akhirat, sama ada syurga ataupun neraka, adalah bergantung pada amalan yang dilakukan di dunia. Hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak dibalas mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ini adalah satu pendekatan, satu manhaj Al-Quran dalam pendidikan hati. Pendidikannya ialah membawa seorang itu menjelajah, melihat bagaimana kejadian orang yang menghadapi jalan buntu dalam hidupnya. Dia bawa pergi melihat satu pemandangan pada hari kiamat. Walaupun dia tidak boleh dilihat lagi dengan pandangan mata kasar pada hari ini, tapi dengan mata hati jelas kepada kita, orang-orang yang bersalah yang disifatkan dalam Quran, allazina istakbaru, pertama orang yang merasa dirinya besar, yang kedua allazina istud'ifu, orang yang dipandang lemah dan dhaif. Dhaif ini maknanya dhaif dalam pandangan manusia, tapi tidak dhaif pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nasib mereka pada hari akhirat jelas dikemukakan kepada kita untuk menjadi pengajaran bahawa harta bukanlah satu perkara yang perlu dikejar, pangkat tidak perlu dikejar, tetapi iman yang akan menentukan nasib manusia pada hari akhirat. Seterusnya, wa ma